Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Topik kali ini adalah topik pertama, iaitu topik pengenalan untuk subjek pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku SKPM 2093. Jadi untuk pengenalan ini, saya sudah pun menerangkan tentang performa khusus, tugasan individu dan tugasan kumpulan dalam video yang pertama. Okay, jadi video ini kita akan mengetahui tentang apa itu pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku serta berkaitannya. Dan objektif topik ini adalah di akhir kuliah ini anda semua akan dapat mengenal pasti definisi pengurusan latihan, modifikasi tingkah laku dan berkaitan antara keduanya. Okay, saya tak pasti sama ada anda semua faham betul-betul apa itu yang dimaksudkan dengan program latihan. Okay, jadi untuk yang kurang faham, mungkin kita boleh tengok video lah ya. When soldiers come into the dining facility, they have 15 minutes to eat. It's real food, it's good tasting, and it's a well-balanced diet. What they have is they have many different options. They have regular, they have options for vegans, vegetarians, and they can accommodate pretty much any kind of lifestyle here. Vegetarian option is just noodles, and then mashed potatoes, and then over here you're going to have your vegetables. So when they come into the dining facility, they'll enter the doors, they'll grab their tray and all of their silverware, and they slide down here in a sidestepping fashion, and what we tell them is to always go for green. So, and that's talking about this, okay? So this says, eat often, this is a high performance food, okay? This is going to be high in carbohydrates, and it's going to get them the energy that they need to get through the day. And then when you come down here, you have a yellow, it's like a green, yellow, red system. So for yellow, it says this is a moderate performance food. It's something that we don't advise they eat all the time. And then what's not shown here is they do have a red label. So that's going to be like you're higher in fat. It's not no energy producing foods. So that's what we tell them. We tell them to go for green, and they can use these labels to help get better food choices. Okay, jadi anda boleh nampaklah tadi ya, itu adalah contoh program latihan pekerja untuk askar lah, untuk tentera. Okay. Sekarang kita lihat pula program latihan indoor, iaitu program latihan dalam kelas.
your card in your left hand, and you're going to put it on your forehead, like this. And you're facing forward, and you're going to walk around networking. Treat people the way that you believe that they should be treated, based on the face value of the card that you see in front of you. Let me repeat. Let me repeat that. Okay, folks, stay with me, because all of you that think you got it good, just wait. There's a twist. Again, treat people the way you believe they should be treated. Do not telegraph. If someone has a queen, do not say Your Highness. If someone has a 7, don't say, hey, you must be good at Vegas or gambling. They have a 4, hey, you must be a golfer. You need to use business language or social language about the card you see in front of you. Cards down, flat down, so you can't see the face. Swap with 3 people. Ready? Listen for the whistle, please, and stop wherever you are when you hear the whistle blow. Go. Don't look, stop where you are. By show of your right hand, who has no clue whether they think they have a low, medium, or a high card? So it's a good number of you. That's fine. That's the way it's supposed to go. Whoever you're talking to, give a little bit more direct hints. Again, don't telegraph it. So give more direct hints with your body language or words as to the way you should treat them based on the card value in front of you. Baiklah, jadi anda semua nampak ini adalah contoh program latihan pekerja yang dijalankan dalam kelas lah, maksudnya indoor training lah. Okey. Jadi mungkin anda semua mendapat gambaran sedikit lah apa yang dimaksudkan dengan program latihan. Jadi program latihan ini merujuk kepada usaha untuk membangunkan kompetensi individu melalui pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku yang sesuai. Okay, maksudnya kita berikan program latihan ini kepada peserta supaya mereka ini dapat pengetahuan, kemahiran dan ubah sikap mereka terhadap apa yang mereka topik yang mereka belajar itu supaya lebih meminat atau lebih menyukai benda yang mereka belajar itulah. Okay? Dan tujuan latihan adalah untuk membolehkan individu tersebut menguasai sesuatu jenis kompetensi dan yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian lah. Jadi definisi program latihan ni dulu program latihan ni hanya diberikan kepada para pekerja lah, kerana program latihan ini dia agak mahal dan organisasi dia ada duit lah untuk bagi pekerja dia program latihan supaya pekerja boleh buat kerja. Okay, tapi zaman sekarang definisi program latihan ini sudah jadi lebih besar lah, lebih luas, iaitu program latihan zaman sekarang ni bukan sahaja diberikan kepada pekerja tetapi juga diberikan kepada masyarakat awam. Contohnya kalau anda pernah dengar lah kerajaan ada menyediakan program-program latihan untuk diberikan kepada ibu-ibu tunggal dan rakyat ataupun masyarakat luar bandar yang mempunyai pendapatan ataupun pendapatan bulanan yang agak rendah lah. Okay? Jadi kerajaan berikan latihan-latihan keusahawanan supaya mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang lebih baik terhadap keinginan untuk menjalankan perniagaan dan menambah pendapatan keluarga. Okay? Dan latihan juga zaman sekarang ni diberikan kepada pelajar sekolah. Okay? Pelajar sekolah supaya dapat memotivasikan mereka supaya belajar dengan lebih rajin. Dan biasanya program latihan ni dianjurkan oleh penganjur lah dan sesiapa saja boleh mengajukan program latihan, sama ada pihak kerajaan ataupun pihak swasta yang membuat program latihan ini. Okay. Biasanya program latihan ini dianjurkan untuk memberikan kandungan latihan yang tidak diajar oleh kalau pekerja di tempat kerja lah, kalau sekolah di tempat di sekolah lah, maksudnya perkara-perkara yang tidak diajar dan perlukan program latihan supaya untuk menambah
pengetahuan, kemahiran dan kompetensi lain lah ya yang diperlukan. Okay, so itulah yang dimaksudkan dengan program latihan. Dan latihan ini dia kalau kita nampak lah memang agak penting lah kerana agak banyak jugalah kegunaannya. Okay. Contohnya program latihan dianjurkan untuk menyampaikan kandungan supaya memberikan peserta pengetahuan ataupun kemahiran atau kompetensi untuk menggunakan peralatan yang barulah. Okay. Contohnya kalau tengok kalau kita nak tambahlah ilmu kita untuk menggunakan peralatan muzik, okay, contohnya main piano, okay, kita pergilah program latihan yang mengajar khusus yang mengajar cara nak menggunakan piano. Dan kalau nampak gambar kat sini kan gambar piano je, sebenarnya ada banyak lagi lah kursus lain contohnya menggunakan kursus untuk menggunakan mesin, kursus untuk menggunakan perisian komputer dan sebagainya lah. Okay, jadi program latihan ini dianjurkan untuk membolehkan peserta mempelajari perkara-perkara yang tidak diajar lah di tempat lain. Okay, jadi dianjurkan program latihan ini untuk membolehkan peserta menggunakan peralatan, dan untuk membolehkan peserta atau masyarakat untuk mempelajari kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan seharian. Okay, contohnya anda mungkin tak tahu memasak ke? Okay, kalau nak tahu memasak, so boleh pergi kursus memasak lah. Dan memang pada asalnya latihan ini kegunaannya adalah untuk pekerjaan. Tetapi zaman sekarang ni kanak-kanak pun sudah diberi program latihan lah. Contohnya dekat sekolah mungkin tak ada cikgu sekolah, tidak ada silibus untuk mengajar pelajar-pelajar untuk berenang. Okay. Jadi program latihan berenang diadakan di luar sana untuk memberi kemahiran tambahan kepada pelajar-pelajar atau kanak-kanak lah. Okay. Dan selain daripada itu, program latihan dianjurkan untuk memberi kemahiran tambahan lah. Okay, contohnya anda semua pelajar siswa ZAH, mungkin tahun akhir perlukan kemahiran untuk menggunakan perisian SPSS untuk menganalisis data. Jadi mungkin anda perlu pergi kursus yang berkaitan lah. Dan selain daripada itu, latihan juga diberikan untuk memberikan kemahiran tambahan supaya masyarakat atau peserta dapatlah menjalankan perniagaan. Contohnya belajar menjahit, so jadi bolehlah buka kedai menjahit baju, dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak tadi, program latihan ini dia agak penting sebab diperlukan untuk memberi pengetahuan, kemahiran dan kompetensi tambahan lah kepada para peserta. Jadi tentulah kaedah yang digunakan itu perlu sesuai dengan kandungan latihan. Dan terdapat pelbagai kaedah yang sering digunakan untuk menyampaikan kandungan latihan dengan baiklah. Salah satu kaedah yang biasa digunakan adalah kaedah kuliah atau ceramah, macam yang saya bagi sekarang ni lah, iaitu bagi lecture. Dan kandungan latihan itu dia perlulah sesuai dengan apa yang dengan kaedah yang kita nak sampaikan lah. Contohnya macam sekarang ni saya sedang menyampaikan pengetahuan, pengetahuan kepada anda semua. Jadi kaedah kuliah adalah yang terbaik lah, kerana ia berbentuk sahala, iaitu saya memberi anda pengetahuan dan anda mendengar dan menerima pengetahuan yang disampaikan lah. Dan selain daripada itu, terdapat juga kaedah lain, contohnya macam perbincangan kumpulan. Perbincangan kumpulan ni selalu digunakan untuk peserta-peserta yang terdiri daripada orang dewasa lah. Contohnya kalau anda pernah tengoklah program-program latihan kepimpinan untuk memberikan kemahiran kepimpinan kepada peserta. Dan biasanya peserta yang hadir itu juga adalah peserta-peserta yang hebat-hebat lah. Contohnya mereka memang adalah pengarah-pengarah ataupun CEO ataupun pentadbir yang memang memegang jawatan tinggi. Jadi kita bagi kaedah perbincangan kumpulan supaya mereka ni dapat belajar sesama sendiri dan berkongsi pengetahuan dan kemahiran tentang kepimpinan supaya mereka boleh jadi pemimpin yang lebih baik. Dan kadang-kadang dalam program latihan yang sebegini,
pengetahuan yang dimiliki oleh jurulatih tidak sehebat peserta itu sendiri. Jadi dalam hal ini jurulatih selalu bertindak sebagai facilitator sahajalah, okey. Dan kemahiran dan pengetahuan itu datangnya daripada peserta-peserta lain, dan mereka berkongsi untuk mendapatkan kemahiran yang lebih baiklah, okey. Okey, dan selain daripada itu ada juga kaedah yang dinamakan kaedah main peranan. So kaedah ini pula lebih sesuai untuk menunjukkan kemahiran yang perlu disampaikan lah. Okay, contohnya kalau nak mengajar tentang latihan kemahiran pertolongan cemas. Okay, jadi kenalah ada main peranan dekat situ. Maksudnya peserta ni semua kena melakonkan semula bagaimana untuk memberikan pertolongan cemas tersebut, okay, supaya masing-masing tu lebih faham cara untuk menggunakan kemahiran yang diajar. Okay, salah satu lagi kaedah yang biasa digunakan adalah kaedah simulasi. So kaedah simulasi ini adalah satu kaedah yang digunakan untuk meniru keadaan sebenar, kerana keadaan sebenar tidak dapat diwujudkan. Mungkin kerana bahaya atau memang tak dapat diwujudkan lah. Okay, contohnya mungkin anda pernah tengok lah juruterbang. Mungkin pernah tengok dekat TV ke, dekat dalam filem ke, juruterbang atau pilot ni, mereka ni belajar cara bawa kapal terbang adalah menggunakan kapal terbang simulasi. So, maksudnya mereka tidak naik kapal terbang sebenar, okay? Tapi mereka tak gunakan kapal terbang sebenar lah untuk belajar memandu kapal terbang, tetapi mereka menggunakan kapal terbang simulasi, iaitu kapal terbang ni dia bentuknya seperti kapal terbang sebenar, cuma beza dia tak boleh terbang, okay? Kerana kalau dia menggunakan kapal terbang sebenar, ia bahayalah, okay? Sebab nanti kalau tersalah semasa program latihan tu, nanti dia terhempas ke dan sebagainya lah. Jadi mereka gunakan kapal terbang simulasi. Dan selain daripada itu ada juga situasi program-program latihan lain yang memerlukan kaedah simulasi. Contohnya kita nak buat satu program latihan motivasi hidup. Okay, maksudnya nak memberikan motivasi hidup kepada para peserta. So kita bawa para peserta ni ke dalam hutan. Kita pergi buat jungle trekking dan sebagainya. Kerana dekat dalam hutan itu tak macam dekat yang anda semua tinggal kat bandar sekarang ni kan, ada internet dan sebagainya, tapi kat dalam hutan tu tak ada apa-apa. Okay, jadi perlu ada motivasi untuk hidup, kerana semua benda macam makanan pun kena masak sendiri kan. Okay, jadi agak sukar lah kat situ, dan kat situlah timbulnya simulasi, kaedah simulasi untuk meniru motivasi hidup. Sebabnya kalau kita nak menimbulkan motivasi hidup tu agak sukar lah, okay? Sebab dia susah nak diwujudkan, jadi kita gunakan kaedah simulasi. Okay, satu lagi kaedah yang biasa digunakan adalah kaedah demonstrasi. Okay, demonstrasi tu maksudnya adalah kaedah untuk menunjukkan kepada peserta apa yang perlu dilakukan. Dan demonstrasi ni agak penting lah juga. Kalau kandungan latihan itu memang perlu ditunjukkan lah. Kalau tak ditunjukkan tu, kemahiran tu tak nampak. Okay, contohnya demonstrasi untuk kandungan latihan yang berbentuk psikomotor lah. Okay, contohnya untuk mengajar para peserta memasak. Okay, contohnya kalau macam saya lah, nak ajar anda semua ni masak sambal. Okay, so saya ceritalah kalau saya bagi kaedah kuliah, okay, saya akan cerita kat awak semualah. Okay, mula-mula nak masak sambal, kena panaskan periuk, letak minyak masak, lepas tu tumis bawang merah, bawang putih, cili, lepas tu bila dah bau dia wangi sikit, masukkan air asam jawa. Okay, lepas tu masukkan gula, garam. Okay, dah siap masak kan. Untuk yang pernah masak tu mungkin faham lah cara nak masak sambal tu kan. Tapi untuk yang tak pernah masak tu rasa macam apa tu kan, terpinga-pinga, tak faham kan, sebab tak pernah membayangkan keadaan tu. So sebab itulah perlukan demonstrasi. Okay, untuk setengah kemahiran kita perlukan demonstrasi. Dan demonstrasi ni nampak macam boleh digunakan, hanya boleh digunakan untuk kemahiran ataupun latihan yang berbentuk
kemahiran saja, tidak ya. Sebenarnya demonstrasi ini boleh juga digunakan untuk kemahiran yang berbentuk kognitif. Contohnya anda nak buat satu program motivasi untuk pelajar sekolah. Jadi cara nak mendemonstrasikan motivasi belajar itu adalah anda kena jemput penceramah-penceramah yang pernah mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi lah. Contohnya mereka yang pelajar-pelajar yang dah habis lah, yang dah habis menduduki SPM ke, dan mereka ini pernah mendapat keputusan SPM yang cemerlang. Mungkin awak lantik seorang doktor perubatan ke, jurutera ke, ataupun pensyarah, profesor ke. Jadi awak lantiklah mereka ini semua sebagai penceramah, dan secara automatik dia menjadi satu demonstrasi kepada motivasi belajar. So nampak kat sini bukan sahaja kandungan latihan yang berbentuk kemahiran sahaja, tetapi kandungan latihan berbentuk kognitif juga boleh didemonstrasikan. Dan selain pada itu ada lagi satu kaedah latihan yang boleh digunakan adalah latihan psikomotor, iaitu latihan ini adalah berbentuk peserta ini perlu melakukan apabila sebaik sahaja ditunjuk ajar. So maksudnya dia lebih kepada macam coaching lah. Contohnya belajar memandu kereta. Jadi jurulatih itu mengajar dan peserta tu mengikut dan terus buat. So itu kita panggil sebagai latihan psikomotor. Dan latihan psikomotor ini banyak digunakan untuk latihan pada pekerja badan uniform lah, contoh macam polis, tentera dan sebagainya. Contohnya kalau macam tentera, belajar cara nak pegang senapang. Untuk polis pun samalah, cara nak pegang senjata, menggunakan senjata dan sebagainya. Dan selain pada itu ada banyak lagi kaedah lain, contohnya bengkel. Bengkel ini maksudnya adalah satu kaedah latihan yang memberikan dia menggabungkan beberapa kaedah lah, iaitu dia memberikan pengetahuan kepada para peserta menggunakan kaedah kuliah. Kemudian peserta dikehendaki seperti yang digabungkan tadi tu dengan latihan psikomotor tadilah. So maksudnya lepas dia diberi kuliah, mereka ini kena buat sendiri apa yang diajar. So contohnya contohnya bengkel penulisan artikel ataupun bengkel analisis data. So maksudnya lepas peserta itu pergi program latihan itu, masa dia pergi program latihan itu, lepas dia diajar tu, dia kena membuat apa yang diajar itu. Kalau diajar tu untuk analisis data, dia kena analisis data lah. Kalau apa yang diajar tu untuk, contohnya untuk tulis proposal ke, ataupun tulis artikel ke, jadi mereka kena buat juga. So itu dipanggil sebagai bengkel. Satu lagi kaedah adalah kaedah seminar. Kaedah seminar ni dia digunakan untuk berkongsi pengetahuan, kemahiran antara peserta, dengan cara peserta tu diminta untuk membentangkan apa yang dia ada lah. Contohnya kita buat satu program latihan, dalam tu ada satu kaedah seminar di mana setiap peserta tu kena berkongsi apa yang dia ada. Contohnya mungkin anda ni semua pelajar-pelajar siswa azhar di universiti. Jadi mungkin anda semua adalah pelajar-pelajar cemerlang. Jadi anda diminta untuk membentangkan bagaimana cara anda belajar. Jadi dengan cara ini semua peserta itu dia mendapat pengetahuan yang terbaik lah, antara berkongsi antara satu sama lain. Itu adalah seminar. Lagi satu adalah kursus. So kursus ini sebenarnya dia nama lain untuk latihan lah. Kursus. So kursus ni dia program latihan juga, dia nama lain lah untuk program latihan. Maksudnya awak buat satu program itu yang terancang. So dalam tu boleh gabungkan apa-apa kaedah lah dalamnya. Dan satu lagi adalah latihan ketangkasan. Latihan ketangkasan ni lebih kurang macam latihan psikomotor, cumanya dia memerlukan
ketangkasan fizikal lah. Okay, so itu adalah kaedah-kaedah latihan lah yang biasa digunakan untuk program latihan. So kalau awak nampak kat situ, program latihan ini bukan sahaja kita boleh buat indoor tetapi juga outdoor, tetapi boleh juga buat dalam indoor lah. Okay. Ini contoh simulasi. You're watching New York City cops in virtual reality. Okay, one coming out. I got chairs and tables. I'm leading shots. Ready? On you. Then. Copy. All right, let's move. Let's move. I mean, you're dealing with a generation that's very familiar with cell phones and video games and so forth, so this isn't foreign to them. All right, move up. They're seeing things from perspective they'll never get. We can do that all in VR. Anybody who can hear the sound of my voice. Let's move out. And stay away from the door. Because maybe 5-10 years ago, there was a little bit of hesitancy to use something like this. Now we're getting guys wanting to come. And scenario, index. Imagine the possibilities. For starters, the NYPD conducting active shooter drills at the World Trade Center. Okay, I got a shooter in the plaza. Man down. Now they can, in virtual reality. He's secure. We have like a bunch of cameras around the space and we're tracking your position. We're putting markers on your arm, legs, on the backpack and on your headset. Cool. The guns we're using were meant to play airsoft. Okay, jadi awak nampak kat sini kaedah simulasi ni contoh kaedah simulasi lah. Okay, sekarang ni program latihan untuk pekerjaan-pekerjaan bahaya contoh macam polis. Okay, mungkin awak tak nampak lah yang polis ni dia sebenarnya ada pekerjaan yang agak bahaya lah, tapi bahaya itu tidak dapat diwujudkan. Jadi macam mana mereka nak buat program latihan sekarang ni dekat bahagian polis. Mereka ini sudah mula menggunakan latihan menggunakan virtual reality lah. So maksudnya ni macam main game lah. Main game, mereka pakai alat tu yang letak dekat mata tu kan. So itu dipanggil sebagai virtual reality. Dan ada yang lagi satu dia panggil sebagai virtual world. Virtual world ni dia tak pakai cermin mata yang virtual reality macam yang ni lah. Macam yang saya tunjuk tadi tu. Macam yang ni. Dia tak pakai alat yang macam ni. Tetapi dia masuk dalam satu bilik. So bilik itu dah siap skrin. Yang ini banyak digunakan untuk tentera lah. Mereka buat seperti berperang. Dia macam main game sebabnya dia tak dapat nak diwujudkan keadaan sebenar berperang tu. Dan polis juga dan untuk polis pula mereka tak dapat nak diwujudkan keadaan sebenar untuk tangkap orang jahat, untuk tembak orang jahat dan sebagainya lah. Jadi mereka gunakan kaedah simulasi. Sekarang kita tengok contoh lain pula. Contoh demonstrasi. So kalau awak nampak dekat sini, take back your mornings with Dutch Lady and make the most of each day. Di sana, pastikan anda dah telefon untuk dapatkan bantuan call for help. Dan sebelum start CPR, alignkan kepala pesakit tersebut selari dengan badan dan baru mulakan CPR. Now, apakah ciri-ciri CPR yang betul dan berkualiti? Yang pertama, pastikan di bahagian tengah-tengah dada betul-betul. Yang kedua, gunakan bahagian tapak tangan dekat bawah ni dan satu diletakkan di atas tapak tangan. Yang kedua, letakkan dekat tempat yang saya cakap tadi, tengah-tengah dada betul-betul dan pastikan siku lurus. Siku anda lurus, gerakkan bahu ke bawah, bukannya gerakkan tangan sahaja. Apabila kita menghejutkan keseluruhan tubuh, bahu ke bawah dan ke atas, barulah kualiti CPR yang diberi itu tinggi dan kita akan membantu jantung untuk mengepamkan darah ke seluruh badan. Sebab bila tak ada nadi ni, jantung dia tidak berdegup dengan sendiri. CPR itu yang membantu mengepam darah ke seluruh tubuh pesakit itu.
30 kali tekan, berhenti, sepatutnya lepas tu kena bagi 2 kali pernafasan. Tetapi dengan COVID dan sebagainya, sekarang kita tak sarankan untuk pemberian pernafasan mulut ke mulut. 5 repetition, selepas tu check nadi balik. Apabila anda dah penat, panggil bantuan untuk orang di sekeliling untuk tukar. Tetapi bila nak tukar orang CPR ni, pastikan tukar ketika 30. Jangan tukar tengah-tengah. Alright, so sedang-sedang kira tu, cakap saya dah penat, minta tukar, so orang tunggu kat belakang, kira 28, 29, 30, change dan swap. Dan pastikan CPR ini berterusan sehingga bantuan sampai. Biasanya ambulans lah kalau pesakit tu dah sedar dan anda boleh tenangkan pesakit tersebut. Okey, yang ini adalah contoh kaedah demonstrasi lah. Kalau tengok kat situ, ada beberapa kemahiran yang memang kena ditunjukkan baru peserta tu faham. Okay, jadi kandungan latihan ini macam mana nak pilih kaedah yang sesuai itu adalah mengikut kepada kandungan latihan itu. Okey, yang ini contoh adalah demonstrasi untuk kaedah CPR. Okey, kita tengok lagi satu contoh main peranan. Okey, kalau nampak kat sini, ini adalah contoh program latihan yang menggunakan kaedah main peranan. So, awak boleh nampak lah ini kandungan dia lebih kepada untuk latihan persediaan untuk latihan kebakaran. Okey, jadi yang nampak berdarah tu sebenarnya itu berlakon lah okay. So itu adalah main peranan lah. Maksudnya mereka kena memainkan peranan tu, baru dia rasa lah apa yang patut kena buat, okay, apa yang perlu dilakukan dan sebagainya lah, okay, macam mana nak dibuat dan sebagainya lah, okay. Dan kaedah main peranan ini juga dia bergantung kepada kandungan latihan tu lah. Kalau ada setengah kandungan latihan tu memang dia perlukan untuk main peranan, kalau tak buat kaedah tu nanti peserta kurang faham. Okay, jadi cara nak pilih kaedah yang sesuai untuk buat penglatihan adalah mula-mula awak fikirkan dulu kandungan latihan tu apa yang nak disampaikan, apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap yang awak nak ubah kepada peserta tu. Okay. Kemudian baru awak fikirkan kaedah mana yang akan dapat menyampaikan kandungan latihan yang terbaik. Okay, biasanya kita akan gabungkan beberapa kaedah latihan lah, okay, untuk membolehkan peserta faham dengan yang maksimum lah, faham dengan maksimum. Okay. Okay. Okay, jadi itu adalah tentang program latihan. So pengurusan latihan ini adalah lebih kepada cara untuk menganjurkan dan mengorganisasi sesuatu program latihan. So maksudnya awak kena faham apa itu kandungan latihan, dan apa kaedah-kaedah yang sesuai, dan pilihlah yang terbaik untuk menguruskan program latihan itu. Dan biasanya untuk buat program latihan ni kita kena buat perancangan, kena buat struktur organisasi. So maksudnya adalah staf atau ahli-ahli yang bekerjasama untuk memastikan program latihan itu dapat dianjurkan, okay. Dan kita akan buat
pengawasan dan pembangunan personal lah. Okay, maksudnya kita akan bangunkan satu grup untuk anjurkan program latihan. Kita dapat banyak pula organisasi yang menganjurkan program latihan inilah. Okay, kalau tengok biasanya program latihan ini dia dianjurkan oleh banyak orang lah. Okay, banyak lah. Okay, sama ada dia pihak kerajaan ataupun dia pihak NGO ataupun pihak swasta lah. So kalau nampak ni adalah contoh, kalau polis itu dia lebih kepada kerajaan lah kan. Jadi dia ada pusat latihan dia sendiri yang dipanggil sebagai Pulapol, iaitu pusat latihan polis. So dekat sinilah para pekerja polis itu diberi latihan untuk dia untuk menjadi lebih baik lah dalam kerja dia. Okay. Dan organisasi-organisasi lain juga, mereka biasanya ada yang ada pusat latihan sendiri, ada yang tak ada pusat latihan sendiri, dan yang tak ada pusat latihan sendiri itu dia boleh hantar lah dia punya pekerja tu untuk pergi program latihan ke tempat lain. Ini contohnya macam KFC, dia ada dia punya pusat latihan sendiri, tapi dekat dia punya ni dekat Malaysia lah ataupun dekat negara-negara yang bukan dia punya HQ lah, dekat dia punya negara, tak silap saya mereka ada universiti dia sendiri. Okay? Macam Microsoft pun dia ada universiti dia sendiri lah. Okay? Universiti dia ni dia bukan sahaja memberikan program pengajian kepada pekerja dia, tetapi juga dibuka kepada orang luar lah. Okay? Kalau macam untuk Jabatan Kerajaan Malaysia, untuk kaki tangan Kerajaan Malaysia, pusat latihan yang ada adalah dipanggil sebagai INTAN, iaitu Institut Tadbiran Awam Negara. Okey, dan dia pusat latihan ini dia bagi program-program latihan kepada kaki tangan kerajaan lah. Kalau macam dekat UKM pula, kita panggil Pusat Pembangunan Profesional. Okay, yang ini dia bagi program latihan untuk staf UKM. Okay. Dan ada banyak lagi pusat-pusat latihan yang sama ada dia bagi program latihan untuk organisasi dia sendiri ataupun dia juga buka untuk orang lain kalau nak datang program latihan dia, tapi kena berbayar lah. Okay. Okay, kalau macam dekat Malaysia pula, okay, ada jabatan kerajaan yang dipanggil sebagai HRDF, dia punya jabatan kerajaan. Okay, dia Badan Kanun juga lah. Human Resource Development Fund, okay, di mana HRDF ni dia mengumpulkan dana untuk latihan pekerja-pekerja yang bekerja di organisasi swasta lah. Okay. Kalau ikutkan HRDF, Akta HRDF tu, semua organisasi yang menggajikan para pekerja perlu menabunglah sebanyak lebih kurang sama banyak dengan 1% daripada gaji pekerja dan masuk dalam tabung HRDF tu. Dan menggunakan tabung tu, organisasi tersebut boleh hantar balik dia punya pekerja tu untuk pergi program latihan yang disenaraikan dalam HRDF. So selain pada tu ada banyak lagi lah pusat latihan. Okay, kalau nampak sini dekat depan UKM, okay, depan UKM tu kita ada NIOSH kan, NIOSH, National Institute of Occupational Safety and Health, yang itu pusat latihan, itu badan kanun yang mana dia bagi program latihan untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan occupational safety and health lah. Okay. Di mana dia keluarkan license untuk kerja-kerja yang berisiko tinggi, okay, dan sebagainya. Okay. Dan selain itu banyak juga pusat-pusat latihan yang terbuka. Okay, yang ini ni contohlah, maksudnya kalau awak nak pergi program latihan kat sini, awak kena bayar lah. Okay. Yang tadi tu kerajaan punya. Okay. Okay. So itu adalah satu part. Okay. Satu part tadi tentang pengurusan program latihan. So mungkin awak semua dah faham lah dah boleh nampak gambaran lah apa itu program latihan dan apa kaedah yang selalu orang pakai untuk sampaikan program latihan dan siapa yang selalu anjurkan program latihan. Okay, sekarang kita tengok part yang kedua. Okay, part yang kedua adalah tentang modifikasi tingkah laku. Jadi modifikasi tingkah laku merujuk kepada usaha untuk menganalisis dan mengubah suai tingkah laku manusia. So ini adalah bidang ini datang daripada cabang psikologi. Kalau semua mungkin dah tahulah program psikologi. Psikologi ni adalah bidang yang mengkaji tentang tingkah laku manusia, kerana manusia ni dia kompleks. Okay?
So apa yang menyebabkan dia bertingkah laku biasanya datang daripada apa yang dia fikirkan lah, okay? Hati dia, perasaan dia dan sebagainya lah. Okay, so dekat situ ada satu aspek yang dikaji adalah aspek modifikasi tingkah laku manusia, iaitu kita sebenarnya kita boleh ubah tingkah laku manusia. Contohnya daripada malas kepada rajin, daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada lebih baik dan sebagainya lah. Okay? So modifikasi tingkah laku ni tentang kajian tentang untuk mengubah tingkah laku manusia. Okay? Mana dan untuk kita nak modifikasi tingkah laku orang tu, kita kena analisis dulu. Okay, analisis dulu kenapa manusia itu bertingkah laku seperti itu. Okay, so maksud dia menganalisis dengan mengenal pasti mengapa seseorang itu mempunyai tingkah laku itu dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan dia bertingkah laku seperti itu. Kemudian lepas kita dah dapat tahu apa yang dia buat dia menjadi macam tu dan kenapa dia bertingkah laku macam tu, barulah kita boleh bangunkan satu pelan untuk ubah suai perangai dia, iaitu kita membangunkan dan menjalankan satu prosedur untuk membantu individu tersebut untuk mengubah tingkah laku dia lah. Okay. Okay. Okay, ni contoh kalau awak tengok lah cerita-cerita dekat mungkin boleh tengok dekat TV ke cerita-cerita pelajar-pelajar sekolah lah yang suka membuli, membuli kawan-kawan dia. Sebenarnya perangai-perangai macam tu kita sebenarnya ada cara lah untuk memodifikasi tingkah laku pelajar-pelajar yang suka bully orang ni. Okay, so kita boleh buat lah pelan intervention untuk modifikasi tingkah laku. So cara untuk kita nak modifikasi tingkah laku ni pula dia ada beberapa cara yang kita boleh ikut lah. Okay, iaitu yang first kali ialah kita kena fokus dulu apa tingkah laku yang kita nak ubah tu. Okay, contohnya tadi kita boleh nampak pada gambar ni ni gambar pelajar sekolah yang dia ada kes bully lah kat situ. Okay, so first kali kita kena fokus lah apa yang tingkah laku yang kita nak ubah tu. Mungkin tingkah laku pelajar yang membuli tadi lah. Kemudian kita gunakan prinsip modifikasi tingkah laku. So nanti kita akan belajar apa itu prinsip-prinsip modifikasi tingkah laku dalam kuliah-kuliah seterusnya. Lepas kita dah tahu prinsip apa yang kita nak pakai, so kita kenal pasti keadaan persekitaran. So maksudnya kita kena tengok apa faktor-faktor yang menyebabkan dia berlaku seperti itu dan kita kena kawal dia lah. Lepas tu baru kita perincikan prosedur apa yang kita nak buat. Gunakan prosedur tu yang praktikal lah. So maksudnya kita pastikan prosedur yang kita dah pilih tu memang boleh dilaksanakan. Okay, contohnya tadi kan kita nak ubah perangai pelajar yang suka membuli ni. Okay, so kita fokuslah tingkah laku tu suka bully. Okay, lepas tu kita nak guna prinsip apa. Contohnya mungkin kita nak guna prinsip pemadaman. So maksudnya lepas ni dia tak akan bully orang lagi. Okay, lepas tu kita kenal pasti semasa persekitaran dia. So apa yang menyebabkan dia bertingkah laku seperti itu, mungkin dekat sekolah itu mungkin guru dia kurang mengambil berat tentang pelajar. Okay, maksudnya tidak pedulilah ada kes bully kat situ. Sebab tu dia boleh bully suka hati orang kan, sebab berbuli orang suka hati dia sebabnya cikgu dia tak kisah. So kita kena ambil tahulah pasal tu semua. Okay, lepas tu kita kena buat satu prosedur. Mungkin apa yang kita nak buat untuk proses pemadaman tu, padamkan tingkah laku suka bully itu. Okay, mungkin kita kena kenal pasti orang yang suka bully tu dan kita pindahkan pembuli ini dekat sekolah yang dia tidak ada peluang langsung untuk membuli lah. Okay, lepas tu kita kena ukur perubahan tingkah laku dia. Mungkin masa dia membuli tu siapa yang dibuli, berapa banyak kali dia bully orang tu dan berapa orang yang dibuli. Okay, lepas pada intervensi yang kita buat tu, kita ukurlah adakah dah berubah atau tidak. Sepatutnya berkurang lah ataupun tak ada langsung lah kejadian bully tu lah. Okay, maksudnya tak ada langsung lah dia membuli orang. Okay, lepas tu kita kena pasti keadaan yang lepas yang menyebabkan berlaku tingkah laku tadi ni. So kita kena pastilah kita pastikan keadaan tu tak berlaku lagi lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh lah panduan untuk kita nak modifikasi tingkah laku manusia. Jadi ada banyak lah prinsip modifikasi tingkah laku ni. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam lagi untuk
kuliah-kuliah seterusnya iaitu peneguhan, kita boleh guna pemadaman, dendaan, kawalan rangsangan dan penyesuaian responden. So maksudnya ada banyak cara kita boleh buat, kita boleh guna untuk ubah suai tingkah laku manusia ni. Okay, dan selain daripada itu, kita akan belajar juga teori-teori psikologi pembelajaran, di mana ada sangat banyaklah tokoh-tokoh yang telah membuat eksperimen dan memperkenalkan teori-teori macam mana teori macam mana manusia itu bertingkah laku lah. Contohnya macam Ivan Pavlov ni, dia buat eksperimen tentang anjing, tentang pelaziman klasik. Thorndike ni pula dia buat eksperimen tentang pelaziman operan. Dia tentang eksperimen tentang tikus. John B. Watson ni, dia adalah yang pertama lah yang membuat eksperimen dengan manusia. Dia buat pelaziman emosi, iaitu dia buat eksperimen dengan baby lah. Nanti kita tengok lah nanti untuk kuliah seterusnya. Dan B.F. Skinner ni, dia pula buat pelaziman operan, dia tentang kucing, tak silap saya. Kucing lah, eksperimen kucing. Mungkinlah B.F. Skinner dengan Thorndike ni saya pun tertukar, tak ingat. So mereka ini adalah tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh modifikasi tingkah laku. Jadi kegunaan modifikasi tingkah laku ni ada banyak lah. Modifikasi prinsip bidang modifikasi tingkah laku ni dia banyak digunakan untuk bidang-bidang yang betul-betul memerlukan. Contohnya macam mengubah suai kanak-kanak yang ada masalah autism, masalah developmental disability, mental illness, contohnya lah special education untuk rehabilitation, community psychology, ni semualah semua bidang-bidang ni banyak digunakan lah. Contoh macam untuk bidang lain pun ada juga lah, macam sport performance. So benda-benda macam ni banyaklah menggunakan prinsip atau kaedah modifikasi tingkah laku lah. Jadi ada beberapa kat situ yang kita boleh nampak tu boleh disesuaikan, digunakan untuk buat satu program latihan untuk modifikasi tingkah laku. Contohnya dalam bidang education, dalam bidang business, industry and human services, dalam bidang self management, dalam bidang child behavior management dan community psychology. Jadi apakah berkaitan antara pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku adalah latihan ini kita gunakan untuk bekalkan individu dengan satu kompetensi lah, iaitu bekalkan individu dengan pengetahuan, kemahiran, dan yang sikap yang sesuai terhadap benda yang dia belajar tu lah. Nah, tapi modifikasi tingkah laku pula kita gunakan untuk ubah suai tingkah laku manusia. Jadi bila kita gabungkan dua bidang ni, kita gunakan bidang latihan untuk ubah tingkah laku individu, kerana tetapi tak semua bidang dan tak semua benda kita boleh ubah menggunakan program latihan. Dan program latihan ini kita buat untuk untuk peserta yang ramai lah. Tapi modifikasi tingkah laku dia selalu lebih kepada individu yang spesifik. Tapi bila kita bergabungkan dua ni, kita boleh modifikasi tingkah laku manusia dalam bentuk kumpulan. So maksudnya sesiapa yang pergi program latihan tu, kita cuba ubah suai tingkah laku mereka, itu peserta yang hadir dalam program latihan itu. So maksudnya apabila kita nak modifikasi tingkah laku menggunakan pengurusan latihan ini, kita cuba untuk modifikasi tingkah laku manusia dalam bentuk kumpulan. So maksudnya bukan individu tertentu sahaja, tetapi satu kumpulan manusia yang menjadi peserta program latihan. So itulah dia bab pertama, kita punya topik pertama tentang pengenalan kepada pengurusan latihan dan modifikasi tingkah laku. Itu saja, kita akan pergi kepada video seterusnya untuk topik kedua. Terima kasih.